Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashkin Emilia binti Abdul Qadir dan partner saya Nur Atira binti Muhammad Sabi. Saya dan kawan saya ingin menyerahkan tajuk hadis sahih dan hadis hasan. Definisi hadis sahih. 1. Ibnu As-Salah, hadis yang sanad di mana sanadnya bersambung daripada riwayat perawi yang adil lagi dhaif hingga kepada kesudahannya tanpa ada kejanggalan dan kecacatan ilahi. 2. Al-Nawawi, hadis yang bersambung sanadnya daripada riwayat perawi yang adil lagi dhaif tanpa sebarang kecacatan dan kejanggalan. Ibnu Qadir, hadis yang bersanad yang bersambung sanadnya daripada riwayat perawi yang adil lagi dhaif dari perawi yang adil lagi dhaif sehingga kesudahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kesudahannya daripada sahabat atau selainnya tanpa terdapat syaz atau tertolak atau kecacatan ketara. Yang seterusnya berkaitan dengan syarat hadis sahih. Menurut Imam As-Sayuti, 5 syarat wajib yang dikategorikan sebagai hadis sahih iaitu bersambung sanad, iaitu tidak terputus-putus pada mana-mana tabaqat atau peringkat hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut pendapat Imam Al-Bukhari, seseorang yang hendak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah mestilah pernah hidup sezaman dengan baginda dan berjumpa dengan baginda walaupun sekali. Syarat yang kedua, periwayatannya hendaklah adil. Syarat yang ketiga, periwayatannya hendaklah dhabit, iaitu kuat ingatan. Yang keempat, hadisnya tiada syaz, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang thiqah tidak bertentangan dengan perawi yang terlebih thiqah daripadanya atau tidak janggal. Dan syarat yang kelima, hadisnya tidak mempunyai illah, iaitu tiada kecacatan. Jikalau sesuatu hadis didapati tidak memenuhi syarat-syarat yang disebutkan, maka martabat hadis mungkin akan menurun kepada hasan, bahkan dhaif. Bahagian hadis sahih. Hadis sahih terbahagi kepada dua bahagian, iaitu sahih li zatihi, iaitu sempurna, dan sahih li ghairihi, kurang sempurna. Sahih li zatihi, hadis yang sahih dengan sendirinya tanpa diperkuat dengan keterangan lain, memenuhi syarat-syarat hadis sahih seperti yang disebutkan. Contoh hadis yang bermaksud tangan di atas memberi lebih baik dari tangan yang di bawah, iaitu menerima. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh hadis sahih li ghairihi, hadis yang tidak mencapai tahap tertinggi dalam sesetengah syaratnya. Hadis yang sahihnya kerana diperkuat dengan keterangan lain. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat ingatannya. Dengan kekurangan tersebut, ianya turun menjadi hasan li zatihi. Apabila terdapat riwayat yang lain menyokong dan memberi kekuatan kepada hadis tersebut, ia meningkat menjadi hadis sahih li ghairihi. Huraian. Seperti yang disebut oleh Ibnu Salah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr daripada Abu Salamah dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Kalau tidak kerana aku menyusahkan ke atas umatku, nescaya aku akan memerintahkan mereka supaya bersuci siwak setiap kali hendak solat." Peringkat hadis sahih. Martabat hadis sahih ini tergantung tinggi dan rendahnya kepada kedhaifan dan keadilan para perawinya. Berdasarkan martabat seperti ini, para muhadisin membahagikan menjadi 3. Yang pertama, as-sanad al-asani, iaitu rangkaian sanad yang paling tinggi darjatnya, seperti periwayatan sanad dari Imam Malik bin Anas dari Nafi Maula. Maula bermaksud budak yang telah dimerdekakan, dari Ibnu Umar. Kedua, Ahsan al-Asnaid, iaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatnya di bawah tingkat pertama di atas, seperti periwayatan sanad dari Ahmad bin Salamah dari Tasbih dari Hasan. Yang ketiga, al-Asnaid, iaitu rangkaian sanad hadis yang peringkatnya lebih rendah dari peringkat kedua,
seperti periwayatan Sunail bin Abdul Salam dari ayahnya dari Abu Hurairah. Seterusnya berkaitan dengan kedudukan hadis sahih mengikut karangan yang masyhur. Tertib keutamaan adalah 7 peringkat. Yang pertama, kitab atau hadis yang telah disepakati kesahihannya oleh syaikhan iaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, iaitu muttafaqun alaih. Yang kedua, kitab atau hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga, kitab atau hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang keempat, kitab atau hadis yang menepati syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim walaupun mereka berdua tidak meriwayatkan di dalam sahih masing-masing. Yang kelima, kitab atau hadis yang mengandungi hadis sahih yang menepati syarat Imam Bukhari sahaja tetapi tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Yang keenam, kitab atau hadis yang mengandungi hadis sahih yang menepati syarat Imam Muslim sahaja tetapi tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Dan yang terakhir, hadis yang bertaraf sahih menurut pandangan ulama selain daripada keduanya tetapi tidak menepati syarat salah seorang daripada mereka. Contohnya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain-lain. Hukum beramal dengan hadis sahih. Para ulama bersepakat mengatakan hadis sahih adalah wajib beramal dengannya secara mutlak. Ia juga merupakan salah satu daripada hujah syarak dan diterima pakai dalam menjelaskan dan menentukan hukum syarak mengenai halal dan haram serta untuk mentafsir Al-Quran. Hadis tersebut adalah sahih dan wajib membuat hukum dengannya apabila terdapat di dalam kedua-dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh Ibnu Salah serta menetapkan kesahihannya. Yang seterusnya, wajib beramal dengan hadis sekalipun tidak dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, sebagaimana pendapat Ibnu Hajar di dalam Nuhurayan kitab Al-Naqabah. Hendaklah diterima kesahihannya sekalipun tiada yang beramal dengannya, sebagaimana pendapat Al-Qasimi di dalam kitab kaedah-kaedah meriwayatkan hadis iaitu Qawaid Al-Tahdis. Tidak terhalang untuk beramal selepas menerima hadis yang sahih jika diketahui tidak terdapat hukum yang membatalkan atau tiada perselisihan jumhur ulama atau tiada pertembungan, bahkan hendaklah beramal dengannya sehingga terdapat suatu ayat Al-Quran atau hadis yang melarang, maka hendaklah diperhatikan padanya terlebih dahulu. Contoh hadis sahih ada yang diriwayatkan oleh Buhairah dalam kitab Sahihnya jilid 4 halaman 18. Maksud hadis, telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir, ia berkata, aku mendengar ayahku berkata, aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu pelindung dari kelemahan, kemalasan, sifat kecut dan dari kepikunan, dan aku memohon kepadamu pelindung dari fitnah di masa hidup dan mati, dan memohon kepadamu pelindung dari azab di neraka. Uraian terjemah hadis. Hadis tersebut telah memenuhi syarat sebagian hadis sahih kerana 1. Adanya sanad hingga kepada Rasulullah SAW. 2. Ada persambungan sanad dari awal sanad hingga akhirnya. Anas bin Malik adalah seorang sahabat telah mendengarkan hadis dari Nabi. Salamah bin Tahar, ayah Mu'tamin, telah menyatakan menerima hadis dari cara mendengar dari Anas. Mu'tamin menyatakan menerima hadis dengan mendengar dari ayahnya. Demikian juga guru Al-Bukhari yang bernama Musaddad, ia menyatakan telah mendengar dati Mu'tamin, dan Bukhairi rahimullah juga menyatakan telah mendengar hadis ini dari gurunya. Menepati syarat keadilan dalam para perawi di dalam sanad dimulai dari sahabat iaitu Anas bin Malik radhiyallahu hingga kepada orang yang mengeluarkan hadis iaitu Imam Bukhari. Pengertian hadis hasan menurut pendapat Al-Salah terbahagi kepada 2.
yaitu yang pertama, hadis yang tidak sunyi sanadnya dari perkara-perkara yang terlindung di mana tidak tercapai keahlian periwayatan hadis. Yang penting perawinya tidak termasuk di dalam kalangan yang banyak kesalahan yang diriwayatkannya, tidak berdusta atau sebab-sebab lain yang menyebabkan beliau fasik, di samping ia diriwayatkan melalui jalan lain. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terkenal lagi amanah namun tidak sampai ke peringkat perawi hadis sahih kerana kekurangan dari segi hafazan dan ketelitian. Ibnu Al-Jauzi, iaitu hadis yang terdapat sedikit kelemahan serta andaian sesuai diamalkan. Ibnu Al-Hajar, jika kurang dari segi ingatannya, ia adalah hadis hasan li zatihi. Kesimpulannya, hadis hasan ialah hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang sempurna ingatannya, dan daripada riwayat perawi yang sama keadaannya hingga kesudahan sanad tanpa ada syaz dan terhindar daripada illah. Kedudukan hadis hasan dan hukum beramal dengannya. Menurut pendapat ulama, kedudukan dan hukum beramal dengan hadis sahih adalah seperti berikut. 1. Pendapat majoriti ahli hadis wajib beramal dengan hadis hasan. Berhujah dengan hadis hasan lazati dan hasan lihari sama dengan hadis sahih, tetapi darjat perawi tidak mencapai darjat perawi hadis sahih. 2. Menurut pendapat majoriti ahli hadis seperti Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnu Huzaimah, kedudukan hadis hasan adalah setara dengan hadis sahih. 3. Walau bagaimanapun, mereka juga tetap meletakkan darjat sahih lebih tinggi dan mestinya diutamakan terlebih dahulu apabila berlaku pertentangan di antara keduanya. Syarat-syarat hadis hasan. 1. Perawinya bersifat adil. 2. Perawinya bersifat dhaif walaupun tidak mencapai taraf dhaif hingga hadis sahih. Sanadnya bersambung dari awal hingga akhir riwayat. 4. Tidak berlaku sebarang kejanggalan. 5. Tidak ada sebarang kecacatan. Pembahagian hadis hasan. Hasan li zatihi, iaitu hadis yang mempunyai silsilah sanad bersambung yang diwakili oleh para perawinya yang adil tetapi kurang sedikit kedabitannya dari dhabit hadis yang sahih, namun tidak janggal dan tidak ada kecacatan. Hasan li ghairihi adalah hadis yang tidak diketahui dengan jelas keadaan perawinya dari sudut sifat dan kelayakan perawi sama ada perawi itu kuat atau lemah. Walau bagaimanapun, perawi hadis hasan li ghairihi bukanlah seorang yang pelupa, juga tidak banyak melakukan kesalahan dalam periwayatan hadis, juga tidak ada kecacatan dan tidak dituduh melakukan pemalsuan atau pembohongan pada hadis sahih serta bukan seorang yang fasik. Hadis hasan li ghairihi juga merupakan hadis dhaif tetapi diangkat taraf kepada hasan li ghairihi kerana disokong oleh hadis lain atau riwayat lain yang sama pada lafaz dan maknanya. Contoh hadis hasan li zatihi yang bermaksud daripada Imam At-Tirmizi meriwayatkan melalui jalan sanad Muhammad bin Amru daripada Abu Salamah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sekiranya tidak kerana bimbang menjadi beban terhadap umatku, niscaya aku akan memerintahkan mereka agar bersugi setiap kali hendak menunaikan solat. Dalam rangkaian sanad ini, perawi yang bernama Muhammad bin Amru kurang sempurna penjagaan hadisnya sebagai perawi dhabit di mana hafalannya kurang baik.